سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب سلمنا فهمنا مستقيما وهداية المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نعمنا لمن نعرف به أولياءك ونعرف به وسبحانك ونعم الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المسلم تعالى نبينا به في الدارين sekarang dan mustahil lawan niat yaitu jahil. dan mustahil lawannya yaitu jahil dan dalil ilmu dan dalil ilmu Allah Ta'ala itu bahwasanya jika ada ia jahil nescaya tiada ada ia menghendaki. Dan iaitu mustahil. Kerana telah sabit dengan dalil dengan dalil apa ni? Kerana sabit menghendakinya dengan dalil yang telah lalu. Cari kitab biasa payah. Dan mustahil lawannya. Lawan bagi ilmu. Mana lawan bagi ilmu tu ialah perkara yang mustahil. Lawan bagi ilmu adalah perkara yang mustahil, ialah perkara yang tak diterima oleh akal akan sungguhnya. Jadi lawan bagi ilmu ialah iaitu jahil. Iaitu lawannya tu jahil. Jahil ni apa dia? Jahil tu ialah ketiadaan ilmu. Jahil dengan maknanya tidak ada ilmu, maknanya tidak ada kenyataan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kenyataan, tidak ada pengetahuan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksud katanya jahil. Maka jahil inilah yang melawani bagi ilmu, maka sifat ilmu tu adalah sifat yang wajib, mesti sungguh ada pada zat Allah Ta'ala. Maka apabila ilmu melawani jahil, maka ilmu tu wajib, memanglah mustahil itu adalah, jahil itu adalah lawan bagi ilmu. Sebab dikatakan tadi ilmu tu dengan jahil tadi tu dengan mana tidak ada kenyataan bagi Allah Taala. Sebabnya ilmu ialah suatu sifat yang sedia yang ada pada zat Allah Taala. Mengikut tarif dulu, ilmu tu ialah suatu sifat yang ada pada zat Allah Taala. Yang dengan sifat ilmu itulah Allah Ta'ala nyata bagi Allah Ta'ala oleh segala perkara. Dengan secara bertentang dengan wakil. Jadi apabila ada ilmu, nyatalah bagi Allah Ta'ala segala perkara. Maka
yang melawani akan ilmu tu ialah jahil. Jahil tu mana tidak ada ilmu, maknanya tidak ada kenyataan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana benda tu tak tahu, benda ni tak tahu, perkara tu tak tahu. Itu mengikut satu tafsir, katanya jahil itu ada maknanya ketiadaan ilmu, ketiadaan kenyataan bagi suatu zat. Jadi mana ilmu ialah satu sifat yang satu sifat setengah daripada sifat ma'ani yang qadim yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang melawaninya ialah jahil. Jahil tu dengan tafsir tadi katanya tidak ada ilmu. Maknanya semata-mata tak ada ilmu tu dikatakan jahil. Semata-mata tak ada ilmu itulah dikatakan jahil. Jadi mana jahil tu bukan jenis satu sifat pula tu, bukan dia. Jahil tu bukan jenis satu sifat pula yang melawani sifat ilmu tu, bukan. Bukan maksud dengan jahil tu ialah semata-mata tidak ada ilmu. Semata-mata tak ada ilmu itulah dikatakan jahil. Tapi setengah dia katanya jahil ni ialah suatu sifat. Jahil ini adalah suatu sifat yang melawani akan sifat ilmu. Jadi pendekatannya jahil tu ada di tafsir dua makna. Yang masyhurnya ialah jahil itu ialah ketiadaan ilmu. Ilmu tu satu sifat ma'ani. Kemudian tak ada ilmu itulah dikatakan jahil. Tak ada sifat ilmu itulah dikatakan jahil. Tapi setengah dia katanya ilmu jahil satu sifat, ilmu satu sifat. Apabila ada ilmu tidak ada jahil, apabila ada jahil tak ada ilmu. Seperti sama juga masalah samu' basar. Samu' dan basar. Samu' ialah sifat pendengar. Samu' ialah sifat pendengar. Yang lawan bagi samu' itu apa dia? Tuli dia katanya. Lawan bagi basar, basar tu ialah pelihat. Lawan bagi basar tu ialah amah, buta. Jadi basar ialah satu sifat. Lawan dianya amah. Maknanya buta. Buta tu apa makna? Ada di tafsir dua makna. Setengah kata buta-buta tu makna ketiadaan sifat basar. Ketiadaan sifat basar pada suatu zat yang sepatut ada. Ketiadaan basar, ketiadaan sifat pelihat yang pada suatu zat yang sepatut zat itu kena ada sifat basar. Maknanya mana dia suatu yang sepatut kena ada sifat basar, seperti manusia, seperti binatang-binatang dan zat Allah Ta'ala. Maka jadi buta tu maknanya mengikut satu tafsir dia katanya buta tu maknanya ketiadaan sifat basar. Tak ada sifat basar, sifat pelihat tu ialah buta. Tapi setengah dia katanya buta tu adalah satu sifat yang melawani dengan sifat basar. Di situ dia ada khilaf pada tafsir. Pendeknya mana-mana tafsir pun buta tu adalah mustahil. Di sini maknanya jahil tu adalah perkara yang mustahil. Tetapi jahil tu satu sifat ke? Artinya jahil itu ialah kena kepada ketiadaan sifat basar. Sifat ilmu. Jadi tapi yang masyhurnya dalam cara syarah dia katanya jahil tu ialah ketiadaan ilmu daripada ternafi ilmu, tak ada ilmu daripada zat yang sepatut ada ilmu.
Dengan maknanya kenapa kata pada zat ketiada ilmu dikait dengan kata pada zat yang sepatut ada ilmu. Jadi kalau pada umpama kayu, batu, tanah dan sebagainya, itu tak boleh kita kata jahil. Tak boleh kita kata jahil sebab kayu, batu tu bukan jenis benda yang sepatut ada ilmu. Tak boleh nak kata ada itu jahil lah pada dia. Sebab apa? Sebab jenis dia tu bukan jenis sepatut ada ilmu. Kalau di kita manusia, ialah suatu zat yang sepatutnya kena ada ilmu. Tiba-tiba tak ada ilmu itulah kita katanya jahil. Tiba-tiba tak ada ilmu pada dia, itulah kita kata jahil. Kalau ada ilmu, ilmulah. Begitu. Jadi pada umpama binatang, ayam ke masalan, maka jenis binatang tu maknanya walaupun tak ada ilmu lah pada ayam, pada binatang-binatang hayawan yang lain lagi tu, tetapi jenis dia jenis tak ada ilmu di asal lagi. Maka nak kata ayam ini jahil, batu itu jahil, tak boleh. Tetapi di manusia boleh kita nak kata jahil. Sebab apa? Sepatut di manusia yang berakal, yang ada akal. Sebab ada akal, sepatutnya kena ada ilmu. Tiba-tiba tak ada ilmu, itulah boleh kita kata jahil. Itu kalau tafsir katanya, jahil itu apa dia makna? Ketiadaan ilmu pada ternafi ilmu, ketiadaan ilmu pada suatu zat yang sepatutnya ada ilmu. Macam tadilah, buta-buta tu apa dia? Ketiadaan basar. Ketiadaan sifat pelihat pada suatu zat yang sepatutnya ada sifat basar. Kalau kita katanya jenis kita manusia, jenis binatang-binatang hayawan, sepatutnya ada sifat basar tetapi tidak ada di dia, maka bolehlah katanya ayam itu buta, lembu itu buta, seorang itu buta, boleh kata dia. Tetapi pada umpama kayu, batu, tak ada sifat pelihat juga pada dia, tetapi kita nak kata kayu ini buta, batu ini buta, tak boleh. Sebab apa? Sebab jenis batu tidak ada, tak sepatut bagi dia tu ada sifat basar. Bukan jenis ada sifat basar. Jadi maknanya nak kata buta tu pada benda yang sepatut ada sifat pelihat, tetapi tidak ada pada dia. Maka itulah dikatakan buta. Di sini pun sama, tak ada ilmu pada suatu zat yang sepatutnya kena ada, tetapi tidak ada ilmu, itulah dikatakan jahil. Nak kata pada kayu, batu tu jahil, tak boleh. Sebab jenis dia tu bukan jenis berilmu. Begitu. Tapi kalau mengikut tafsir satu lagi, tak payah tilik ke manalah, katanya ilmu satu sifat, jahil satu sifat. Dua-dua tu adalah dua perkara yang melawan ni. Sama-sama sifat, mengikut tafsir yang kedua. Adapun tafsir yang pertama, jahil itu bukan dia sifat. Jahil itu bukan dia sifat, bahkan kena kepada diri tak ada ilmu tu lah. Begitu. Pendek katanya, ala kulli hal, di atas dua-dua tafsir, jahil atas Allah Ta'ala itu ialah mustahil, perkara yang tak dibenar oleh akal, tak ditasawur oleh akal. Benda tak sungguh, benda bukan, benda tak sungguh, benda yang tak sabit. Itulah maksud katanya, dan mustahil lawannya. Yani lawan bagi ilmu tu adalah perkara yang mustahil. Apa dia yang lawan bagi ilmu yang ialah perkara yang mustahil? Iaitu jahil. Kemudian katanya, dan dalil ilmu Allah Ta'ala itu bahawasa jika ada ia jahil. Dan dalil akli. Dalil di sini kita guna dalil akli. Adapun dalil nakli itu pun sabit juga.
Dalam Quran tu banyak yang menyebutkan Allah Ta'ala mengetahui dengan beberapa perkara tu, dengan perkara-perkara itu dah maklum dalam Quran. Selalu kita berjumpanya wa was-sami'ul alim. Banyaklah. Tapi di sini kita nak belajarnya tentang dalil akli. Dia katanya dalil ilmu, dalil bagi wajib ilmu Allah Ta'ala, dalil bagi wajib di atas Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu dan mustahil bersifat dengan lawannya. Iaitu dalil ilmu Allah itu bahwasanya jika ada ya Allah jahil, fardunya kalau Allah itu jahil. Kalau Allah itu yang jahil. Jahil, dia tak sama tulisan dia. Kalau jahlun, jim, ha, lam. Itu kenata sifat. Artinya ternafi ilmu. Kalau jahil, mana zat yang jahil. Bahwasanya jika ada ya Allah Ta'ala jahil, ini yang jahil. Apa makna jahil? Jahil tu mengikut dua tafsir tadilah. Jahil kalau mengikut tafsir pertama, jahil mana yang tidak ada ilmu. Mengikut tafsir pertama, jahil, yang jahil mana yang ketiadaan sifat ilmu. Kalau kita mengikut tafsir yang kedua, jahil tu mana yang bersifat dengan sifat jahal. Jahlun. Begitu. Jika ada ya Allah Ta'ala jahil, yang jahil, tidak ada ilmu, apa nak katanya? Kalau Allah Ta'ala itu jahil, apa nak jadi? Apa lazim dia? Nasjaya, inilah kalau kita panggilnya lazim. Lazim daripada lazim daripada jahil Allah, apa nak jadi? Lazim dia. Nasjaya tiada ada ya Allah menghendaki. Nasjaya tiada ada ya Allah Ta'ala menghendaki, menghendaki dengan segala perkara, maknanya tak bersifat dengan sifat iradat, tidak bertakluklah oleh iradat. Sebabnya Allah Ta'ala nak menghendaki itu mana menentukan akan perkara-perkara. Mana takluk tak kena atas menghendaki itu kena atas takluk bagi sifat iradat. Menghendaki di sini kena atas takluk bagi sifat iradat. Apa dia takluk bagi sifat iradat? Kita dah lepas. Ialah menentu oleh Allah Ta'ala akan perkara-perkara mungkin. Ambil setengah, tinggal setengah. Ambil besar, tinggal kecil. Ambil tinggi, tinggal pendek. Katalah seperti maklumnya. Sebabnya, kalau tidak ada pengetahuan, macam mana dia nak menentukan perkara-perkara dengan begitu, dengan begini? Macam mana dia nak menentu? Sebab nak menentukan akan suatu perkara dengan sifatnya begitu, dengan sifatnya begini, syarat pada akalnya lebih dulunya ia mengetahui. Jadi kalau tak tahu, macam mana nak pilih? Seperti katanya kalau kita tak tahu katanya makanan ada kat rumah kita, macam mana kita nak pilih kata nak makan itu, nak makan ini? Syarat nak pilihnya, syarat pada akal, tidak pada wakil. Syarat nak pilihnya kita kena tahu kata benda tu ada, benda ni pun ada. Barulah boleh kita buat pilihan. Kalau tak tahu kata ada mana-mana benda yang ada tu, tak boleh kita nak pilih. Seperti kita masuk ke restoran tu, kita kena tahu apa yang dijualkan, apa makanan yang ada di situ.
barulah boleh kita pilih nak makan apa. Kalau kita tak tahu, kalau tanya nak pilih makan apa, kita tak boleh nak pilih. Sebab tak tahu kata ada apa benda yang disedia untuk nak masakkan. Maka kalau ternafi ilmu, kalau Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat jahil, artinya kalau Allah Ta'ala itu ternafi daripadanya ilmu, tak ada ilmu, nescaya tiada menghendaki. Menghendaki itu kena atas apa tadi? Kena atas ta'aluk bagi sifat iradat Allah Ta'ala. Tentulah tidak mutaksis oleh iradat, tidak bertakluk oleh iradat, maknanya iradat tak ada, takluk dia pun tidak ada juga. Dan iaitu tiada menghendaki itu kita boleh terima ke tidak pada akal kita. Fardunya kalau ni kita nak tahu katanya, kalau Allah Ta'ala jahil tu kita boleh terima ke tidak akal kita. Akal kita boleh terima ke tidak kalau fardu katanya Allah Ta'ala itu jahil. Fardu sajalah, bukan nak cerita kata Allah Ta'ala jahil. Fardunya, kalau Allah Ta'ala jahil tu kita nak akal kita boleh diterima ke tidak. Tengoklah. Kalau fardunya Allah Ta'ala itu jahil, nescaya dia tidak menghendaki. Takkan nak buat langit bumi, takkan nak buat langit, takkan nak buat bumi, takkan nak buat kita, takkan nak buat bapa kita, takkan nak buat Nabi Muhammad, takkan nak buat tu ini. Semuanya tiada menghendaki. Maka tidak menghendaki pada membuatkan itu, membuatkan ini, kita boleh terima ke tidak. Dia katanya, iaitu mustahil. Iaitu tiada ia menghendaki. Iaitu tiada menghendaki itu mustahil. Tak diterima oleh akal. Sebab kalau tidak dikehendaki, dia tak buat. Buat tu kena atas ta'aluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat pula. Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki akan buatkan kita, menciptakan seorang kita, maka kita, Allah Ta'ala tidak membuatkan akan kita. Kalau Allah Ta'ala tak buatkan kita, macam mana kita ada pula sekarang? Kalau begitu maknanya Allah ada buat kita. Tapi kalau dia buat dengan cara tidak kehendak tu, maknanya dia lalai pula. Lalai itu adalah yang mustahil. Jadi maknanya Allah Ta'ala ada buat kita. Buat kita ni, buatkan diri kita ni kena ta'aluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Dia buat kita jadi seorang manusia, itu menunjuk katanya dia kehendak nak buatkan kita jadi seorang manusia. Sebab itulah dia buat kita boleh ada sekarang. Tapi nak buat kitanya, nak menghendaki buatkan kita ni terdulu oleh tahu. Kalau tak tahu macam mana dia nak tak nak. Begitulah. Sebab tu dia katanya tiada menghendaki itu adalah perkara yang mustahil, perkara yang tak diterimai oleh akal. Kenapa boleh katanya tak menghendaki itu adalah perkara yang mustahil, bukan benda yang sungguh, bukan benda tu benda mustahil? Kerana telah sabit menghendakinya Allah dengan dalil yang telah lalu, yang ini telah lalu pada dalil dalil sifat iradat yang telah lalu. Kerana telah lalu sabit tetap menghendaki, ini bersifat Allah Ta'ala dengan sifat iradat dengan dalil, ini dengan dalil yang telah lalu, yakni dengan dalil iradat yang telah lalu. Dengan dalil, ini dalil sifat iradat yang telah lalu. Kita dah tetap daripada huraian pada pengajian kita pada sifat yang dulu, bahwasanya tetap dah dalam pegangan kita dengan dalil-dalilnya bahwasa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat. Maka kalau tak ada ilmu, tak ada iradat. Padahalnya iradat dah tetap dengan dalil katanya sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan iradat. Kalau begitu mestilah berilmu.
Sebab dia bertalian dia. Kita ada sekarang. Tak tengok jauh lah. Tak payah tengok jauh lah. Sebagaimana kata di dalam matan Jawharat Tauhid. Dia tanya, fanzur ila nafsika summan takili. Lil alamil ulwi summa sufli. Dia katanya pertama kalinya kita kena tilik untuk nak berdalil di atas sifat-sifat Allah Ta'ala. Fanzur ila nafsika. Maka tilik oleh kamu kepada diri kamu. Sebab pada diri kamu itulah jadi dalil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi selepas pada tengok tilik kepada diri kita, maka tengok pula kepada alam yang atas. langit, bulan, bintang, matahari dan sebagainya. Kerana tengok kepala alam sebelah bawah, bumi, pokok, kayu, batu, laut, ikan, apa semuanya. Jadi maknanya di situ tak payah kita fikir tengok jauh lah. Kita tengok kepada diri kita bahawa kita sekarang dah ada. Daripada asalnya tak ada kepada ada. Sebab kita ni adalah suatu makhluk, suatu alam. Maka asal daripada tak ada kepada ada. Ada kita ni sebab dijadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala menjadikan diri kita, mengadakan diri kita. Maka mengada dan menjadi itu kena atas ta'alluq tanjizi bagi kudrat. Tanjizi hadis bagi kudrat. Jadi Allah Ta'ala nak mengadakan kita, tak dapat tidaklah Allah Ta'ala menentukan, menghendaki untuk nak menjadikan kita. Kalau tidak, sia-sia yang buat dengan secara lalai. Jadi maknanya belum pada dia nak mengada, Allah Ta'ala dah menentukan bagi ada kita sedia kala lagi dah. Tapi nak menentu dengan ada, nak kehendak bagi ada tu tak boleh kalau dengan ketiadaan ilmu. Kalau dengan tiadaan ilmu, kalau begitu mana kita ada menunjuk kata ada ilmu lah pada Allah Ta'ala itu. Ada ilmu telah mana kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Jadi pendek katanya dalil bagi ilmu Allah Ta'ala ini pun kembali kepada alam ini, makhluk ini juga. Cumanya melalui ilmu daripada ada kita menunjuk data berkudrat. Daripada kudrat tu menunjuk kata ada sifat iradat, daripada iradat tu lah menunjuk kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Itulah bertalian dianya. Bertalian tu pada kiraan akal, pada gambaran akal, pada suluhan akal. Adapun pada wakil semuanya sifat Allah Ta'ala tidak ada terdulu kemudian bahkan sifat Allah Ta'ala semuanya qadim ke semuanya. Katanya kerana mustahil tidak menghendaki itu kerana telah sabit menghendakinya Allah Ta'ala sabit dengan dalil yang telah lalu. Maka sabitlah, tetaplah ilmu. Sebab nak menghendaki terdulu oleh ilmu. Kalau tetap sungguh bersifat dengan sifat iradat, maka mesti juga sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Jadi sekarang kita kira-kiranya kita fikir dengan akal kita, nampak dah pada akal kita mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Kalau mesti bersifat dengan sifat ilmu, tak boleh jahil. Sebab jahil dengan ilmu tu adalah dua benda yang berlawanan. Tak boleh jadi ilmu pun sungguh, jahil pun sungguh, tak boleh jadi dua tu. Ilmu pun ada, jahil pun ada, tak boleh jadi dua tu. Kalau gitu, kalau katanya maka sabitlah ilmu. Sabitlah Allah Ta'ala itu bersifat dengan ilmu juga. Apabila sabit tetap bersifat Allah Ta'ala dengan ilmu, dia katanya maka apabila sabit bagi Allah Ta'ala ilmu, sekiranya kita dah tetap kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan ilmu, mustahil atas Allah jahil. Memanglah sebab ilmu dengan jahil itu dua benda yang
yang berlawanan tak boleh berimpun. Tak boleh nak berimpun. Ada ilmu juga, ada jahil juga. Tak boleh begitu. Kalau tetap ilmu, jahil tu tak lah. Macam kita, kalau kenyang tu lapar, tak lah. Kalau nampak tu buta, tak lah. Kalau kita cakap tu, maknanya bisu tu tak lah. Kalau kita hidup, mati tu tak lah. Ketika kita hidup, mati tak ada lah pada kita. Sebab dua benda yang berlawanan. Kalau tetap wajib sabit ilmu, maka mustahil nak sungguh jahil atau mustahil nak ada sifat jahil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dalil akli yang menunjuk di atas wajib Allah Taala bersifat dengan sifat ilmu. Maka dalil tersebut tu dikatakan dalil tafsili. Dalil yang tersebut tu ialah cara huraya tu, dalil tu ialah dalil alam ini. Sebab kita kata kita langit bukit apa semuanya. Adapun cara fikir tadi tu cara berdalil. Diri dalil tu ialah makhluk ini. Alam ini tu jadi dalil. Mana tempat yang jadi dalil? Makhluk ini, alam ini itulah yang jadi dalil. Adapun kita duk kira tadi, kalau Tuhan jahil, apa nak jadi? Kalau Allah Ta'ala itu jahil, maka dia tidak mengkehendaki. Kalau tidak mengkehendaki, maka dia tidak boleh membuatkan sesuatu. Tidak membuatkan sesuatu itu tak betul dengan wakil, sebab wakilnya benda sudah ada. Maka kita duk fikir begitu, itu panggil berdalil. Berdalil, bahasa Arab katanya istidlal. Adapun diri dalil tu, contohnya kita kata diri kita sendiri inilah jadi dalil menunjuk di atas Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kuasa. Maka diri kita inilah yang mana kita ni setengah daripada makhluk, setengah daripada alam. Maka diri kita, diri langit, bumi dan lain-lain lagi, makhluk Allah Ta'ala itulah jadi dalil. Kena atas dalil. Kemudian diri kita ni dalil, cara menunjuk oleh diri kita di atas sabit ilmu, sabit kudrat, iradat tu, itu panggil cara berdalil. 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 Itulah yang kata tadi, kalau Allah Ta'ala jahil, nescaya tiada mengkehendaki. Kalau Allah Ta'ala tidak mengkehendaki, tentu Allah Ta'ala tidak buat. Kalau Allah Ta'ala tidak membuatkan alam ini tidak ada. Macam mana kata alam ini tidak ada, padahal semuanya penuh dengan alam ini pada pandangan mata kita. Lalu itu mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Tak bersifat dengan kudrat, malaikat bersifat dengan iradat. Tak bersifat dengan iradat, malaikat kena bersifat dengan sifat ilmu. Tak boleh bersifat dengan kesemua kudrat iradat ilmu, malaikat bersifat dengan sifat hayat. Itu kita katanya berdalil, istidlal. Begitulah. Maka dengan dalil yang tadi, dengan cara kita fikir tadi, lepaskan kita daripada taklid bab akidah. Ke-10 hayat. Artinya, arti hayat hidup, namun bagi satu sifat. Bukan mana jadi hidup itu bukan dia. Itu samaratus sifat. Itu samaratus sifat, faedah daripada ada sifat hidup jadi hidup. Itu samaratus sifat. Adapun hayat artinya hidup. Kalau mengikut kitab Baqarah tu dia kata perhidup, namun bagi satu sifat. Namun bagi satu sifat. Satu jenis sifat. Sebab tu dia kata pada tarifnya, iaitu sifat, iaitu hidup. Hidup artinya perhidup, iaitu sifat, yakni satu jenis sifat. Sifat, yakni satu jenis sifat. Hidup ini
Pehidup-pehidup ini atau hidup-hidup ini, hayat ini ialah satu jenis sifat. Macam kita katanya lembu-lembu itu apa dia? Satu jenis binatang. Bulan-bulan tu apa dia? Bulan-bulan. Bulan tu apa dia? Satu jenis bintang. Matahari tu apa dia? Matahari satu jenis bintang. Apa lagi kita kata cengar, apa dia cengar? Satu jenis kayu. Delimo tak apa dia? Satu jenis permata. Begitulah. Hayat artinya hidup, artinya pehidup ni iaitu sifat. Jadi satu jenis sifat. Bukan jenis zat tu bukan. Sebut kata sifat maknanya bukan zat. Sifat yang maujudah, yang maujudah, yang ada, yang maujudah, yang ada, yang ada pada dirinya. Bukan diri Allah Ta'ala. Mana diri dia tu ada. Ada pada kharij. Mana sifat ni sifat yang ada. Kita boleh dapat dengan mana-mana daripada pencederaan. Boleh tengok, boleh dengar. Sebabnya setiap-tiap perkara yang didapat dengan, boleh kita dapat dengan pencederaan zahir kita, daripada pendengar, daripada pelihat, penyentuh, perhidu, perasa, lidah, maka itu adalah benda yang ada pada kharij. Sebab tu masin tu ada, biji garam tu ada sebab kita boleh sentuh, sebab kita boleh pegang, kita boleh tengok. Lagi pulanya masin bagi garam tu ada pada kharij. Sebab kita boleh ambil rasa dia dengan lidah. Dengan perasa pekecap yang ada pada lidah. Maka sifat ni, ayat ni ialah satu sifat yang ada pada kharij. Sekiranya kalau Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh tengok, boleh nampak dah. Skoda katanya, sakat tu dia katanya sifat yang maujudah. Ini belum tentu, tak tahu lagi tu sifat siapa tu. Sifat siapa tu? Tengok sakat tu saja dulu. Sifat yang maujudah. Ini kita belum tahu sifat bagi siapa tu. Zat mana dia, zat dia itu kita belum tahu lagi. Ni tilik kepada sekadar dia kata sifat yang maujudah. Mana dalam takrif kita tak habis lagi. Kita tak semua lagi, mana kita tahu katanya ilmu hayat ini adalah satu sifat yang maujudah. Jadi sifat yang ada. Sifat siapa? Sifat yang baru bagi zat yang baru ke sifat bagi zat yang qadim? Kita belum tahu lagi tu sebab tak sampai lagi ceritaan dia. Fardu lah kata tak tahu lagi tu, bukan tak ada langsung ilmunya. Fardunya tengok sekat tu tak tahu lagi lah sifat siapa tu. Sifat yang maujudah, mana tak tahu lagi lah qadim ke baru tu. Tengok sakat dia kata, jangan tengok depan lagi tu. Kata dah tahu, saya dah belajar lama, memanglah. Tapi mengikut perkataan di sini. Mengikut perkataan di sini, fardunya tak tahu lagi lah. Sifat ni qadim ke baru ke tak tahu lagi. Sifat bagi siapa belum tahu lagi. Sifat hayat yang kita nak belajar sekarang ni. Dia kata iaitu hayat tu, apa dia iaitu hayat tu sifat yang maujudah. Sifat yang ada. Ke mana sifat yang ada ni yang qadim ke yang baru. Dia tak cerita lagi tu. Maknanya tak cerita, fardunya kita tak tahu lagi lah. Fardunya. Dia tak cerita lagi ke mana yang sedia
Maknanya sifat yang ada tu sifat yang sedia, bukan sifat yang baru. Setangga-setangga. Kita ambil setangga-setangga. Sebab kata sifat, sifat banyak, ada sifatnya ada ada pada kharij, setengah sifat tu amrun i'tibari. Kita katanya tidak ada pada kharij, hanya sungguh di dalam fikiran saja. Maka di sini hayat-hayat ni sifat yang maujudah. Maknanya kalau kata sifat yang maujudah, sifat yang ada, maknanya bukan dia sifat sifat nafsi, bukan dia sifat nafsiyah. Sebab sifat nafsiyah bukan sifat maujudah, bukan juga sifat salbi, bukan juga sifat salbiyah, sebab sifat salbiyah bukan juga sifat maujudah, dan juga bukan hal ialah kaunuhu bukan juga. Maknanya sifat yang maujudah ialah maknanya setengah daripada sifat ma'ani. Sebab segala sifat ma'ani tak kira sifat ma'ani bagi Allah dan sifat ma'ani bagi makhluk adalah benda yang ada. Jadi apabila kita tahu katanya sifat yang ada, kita boleh faham kata ini setengah daripada sifat ma'ani. Sebab yang lain daripada sifat ma'ani, daripada sifat hal, sifat nafsiyah, sifat salbiyah bukan ada pada kharij. Hanya sungguh saja. Kemudian katanya sifat yang ada baru ke qadim, tak tahu lagi di situ. Maka lalu tu dia cerita pula, sifat yang ada ni sifat yang sedia, yang qadim. Setangga dia ada buka luar sikit. Buka luar space sikit. Sebab maujudah sifat, sebut kata sifat, tengok iaitu sifat, kalau kita sebut kata sifat tu luahlah, sifat nafsiyah pun boleh jadi, sifat salbiyah pun boleh jadi, sifat ma'ani pun boleh jadi, sifat maknawiyah pun boleh jadi. Apabila dia katanya maujudah, yang maujudah, mana keluarlah segala sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat hal. Tak masuk ke semua dah dengan sebab dia kata maujudah, keluar-keluar. Kemudian sakat dia kata sifat yang maujudah tu masuk sifat maujudah yang baru, masuk juga sifat maujudah yang qadim. Qadim tu sedialah. Maka lalu tu dia pun kata pula, seorang tanya sifat yang maujudah ni qadim ke sedia? Qadim ke baru? Sedia ke baru? Maka dia pun jawab katanya yang sedia, yang qadim, mana yang ada dia tidak ada permulaan. Ada dia tu ada pada sedia kala lagi dah. Kalau gitu apabila dia kata yang sedia, maka tak masuklah sifat hayat kita makhluk ini. Dengan sebab dia kata yang sedia, dengan sebab dia kata sifat ni sifat yang sedia, maka kalau sifat hayat kita ni bukan sedia, ada bersama dengan Tuhan itu, Allah Ta'ala bagi sifat hayat kita pada masa kita dikandung oleh ibu kita. Jadi sifat hayat kita ni baru saja. Kalau gitu maknanya di sini bukan sifat hayat kita makhluk dah lah. Dengan sebab dia katanya yang sedia, yang ada dia, ada tidak ada permulaan. Maka dengan sakat dia kata yang sedia, kita boleh tahu ke tidak? Boleh tahu tak lagi? Katanya sifat siapa? Sifat yang sedia. Mana makhluk ni bukanlah. Sifat hayat bagi makhluk dah bukan. Sebab katanya sifat hayat bagi makhluk ini adalah baharu kesemuanya. Sifat hayat yang ada pada hayawan, pada manusia, pada jin, pada malaikat, semuanya baharu kesemuanya sifat hayat. Sebab diri dia tu, diri hayawan, diri manusia, diri malaikat, diri jin tu adalah benda yang baru. Kalau gitu sifat dia, sifat hayat dia pun baru juga. Kalau gitu apabila dia kata yang sedia, mana sifat hayat bagi makhluk bukan.
Kalau bukan makhluk, siapa? Kalau bukan makhluk, siapa? Khalik. Khalik tu Tuhan. Kalau gitu kita boleh faham kata yang sedia, maknanya sifat hayat ni sifat bagi Allah Ta'ala. Sifat bagi zat yang sedia. Zat mana yang sedia? Ialah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata yang berdiri pada zat Allah. Memanglah. Sebab sifat ni sifat sedia. Tidak ada yang sedia tu siapa? Tidak ada zat yang sedia melainkan zat Allah. Tidak ada zat yang sedia melainkan zat Allah. Apabila kata sifat ni sifat yang sedia, maknanya sifat bagi zat Allah. Sebab tu maknanya yang berdiri pada zat Allah. Nak cerita katanya sifat ini ada sifat bagi zat Allah. Sifat ini dengan sebab dikait kata yang sedia, sifat bagi makhluk bukanlah. Sifat bagi makhluk bukan sebab kata yang sedia, sebab sifat yang kita yang ada pada kita makhluk lain pada hayat sekalipun yang baharu ke semuanya. Kalau katanya yang sedia, bukan sifat kita makhluk, dah bukan sifat makhluk kita, sifat bagi makhluk kita ni. Kemudian maknanya sifat tu sifat bagi zat Allah. Sebab tu dia katanya yang berdiri pada zat Allah. Mana yang berdiri itu yang berdiri pada zat Allah tu boleh kita faham daripada katanya yang sedia. Yang berdiri pada zat Allah. Apa makna yang berdiri? Maknanya nak cerita kata sifat ini adalah sifat bagi zat Allah. Sifat bagi zat Tuhan kita. Sifat bagi zat Tuhan kita. Yang mana zat Tuhan kita ini bersifat dengan dia juga. Dengan hayat juga. Yang mengesahkan baginya, bagi Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala, yang mengesahkan, yakni pada kiraan akal, tidak pada wakil. Yang mengesahkan, yakni pada kiraan akal, tidak pada wakil. Yang mengesahkan, yang membolehkan, yang jadi sah, yang mengesahkan baginya, bagi Allah Ta'ala, bahawa bersifat ia Allah dengan ilmu dan lainnya lain daripada ilmu. Apa dia lagi lain daripada ilmu? Apa dia lain daripada ilmu lagi tu? Ya, daripada segala sifat. Semua sifat lah lain pada ilmu pun. Jadi maknanya pada kiraan akal kita, sekiranya kalau tidak ada sifat hayat, tentu dia mati kan. Kalau tidak ada hayat, tentu dia mati. Maka macam mana yang mati nak bersifat dengan ilmu, dengan iradat, dengan kudrat, dengan sama' basar, dengan kalam? Pada kiraan akal kita, jadi maknanya hidup ni sebagai syarat untuk nak bersifat dengan sifat lain. Tapi jadi syarat tu pada kiraan akal saja. Pada syarat tu, pada nak jadi syarat tu tak itu apa dia? Pada kiraan akal saja. Tak macam syarat wuduk nak sah sembahyang tu bukan begitulah. Sebab kalau kata syarat wuduk, syarat bagi nak sah sembahyang kena ada wuduk, kena suci, maknanya kena ambil wuduk dulu belum pada sembahyang. Kena ada wuduk, kena siapkan wuduk belum pada nak mulaikan sembahyang. Jadi wuduk tu disiapkan dulu daripada sembahyang. Ada terdulu, ada terkemudian pada wakil. Ada terdulu tengok wuduk, mesti kena selesaikan wuduk belum pada kita mulai sembahyang. Jadi wuduk ada dahulu daripada pada sembahyang, pada wakil. Pada wakil. Pada akal, memanglah pada akal pun wuduk dahulu pada sembahyang juga. Sebab dikatakan syarat mesti terdulu di atas masyrut. Begitu.
tilik pada dia nak cerita benda yang jadi syarat walaupun pada wakil tak seperti pada akal sekalipun, tetapi maknanya panggilan kata syarat mesti kena ada dulu daripada masyurut. Kira dengan akal. Tetapi pada wakilnya tidak masalah sifat hayat ini. Jadi semuanya bukan kata syarat yang pertama Tuhan kena jadi hidup dulu. Lepas pada hidup tak lama pula Allah Ta'ala lepas pada hidup tu barulah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Itu kalau begitu mana ilmu barulah. Kalau kira pada wakil, kalau katanya pada wakil juga jadi syaratnya, mana kena sifat hayat dulu. Selepas pada sifat hayat tu barulah Tuhan bersifat dengan ilmu dan sifat lain-lain. Semacam kata kena ada wuduk dululah, selesaikan wuduk dululah baru ada sembahyang. Maknanya jadi katanya ilmu baru mana sebab ada selepas pada hayat. Bukan maksudnya begitu. Katanya mengesahkan jadi syarat nak sah bersifat tu mana pada kiraan akal. Pada kiraan akal kita tak terima mana-mana zat kalau mati tetapi dia bersifat dengan sifat ilmu. Begitu. Jadi maknanya nak ada ilmu mestilah zat itu hidup. Nak ada kudrat mestilah zat itu hidup. Nak ada kudrat dan lain lagi mestilah zat itu hidup. Sebab akal kita tak nampak, tak terima macam mana nak ada suatu zat bersifat dengan ilmu tetapi dia mati, kita tak terima. Jadi jadi maksudnya kalau kita kalau kita tilik tu tak payah kita berdalil dengan dalil yang tentu bagi hayat dah. Sebab kita dah tetap Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Tetap bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu, sifat iradat dan lain lagi. Maka dengan tahu kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, tahulah katanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hayat. Sebab kalau tak ada hayat, sifat lain tidak ada. Itu mana yang mengesahkan baginya, bagi Allah Ta'ala bahawa bersifat ya Allah dengan ilmu, dengan sifat ilmu. Dan lainnya, lain pada ilmu lagi. Apa dia lain pada ilmu? Daripada segala sifat. Itulah dikatakan apa dia? Mengesahkan. Maknanya sah kita kata Allah suatu zat bersifat dengan ilmu. Tidak sah, kita tidak boleh kita kata suatu zat bersifat dengan ilmu tetapi dia mati. Tak sah kita kata begitu, tidak sah. Tak betul. Nak betulnya kena katanya apabila kalau dia ada ilmu tentu dia hayat. Begitu. Kalau dia ada ilmu tentu dia hayat. Tapi ilmu dengan hayat ada terdulu terkemudian ke? Tidak. Sama-sama qadim kesemuanya, sama-sama tidak ada permulaan. Itu mana kata yang mengesahkan kalau kita katanya Allah kuasa, memang dia hidup. Mestilah. Kalau kita kata Allah kuasa, kita kena kata dia tu hidup juga. Sebab kalau tak hidup tak kuasa. Begitulah. Itu mana mengesahkan. Macam kita lah. Macam kita lah. Kita katanya orang tu berjalan, orang tu datang, orang ni tidur, orang tu makan. Maka kita katanya nak makan syaratnya hidup. Nak berjalan syaratnya orang tu hidup. Nak tidur syarat orang tu hidup. Nak semayang, nak puasa pun syarat orang tu hidup. Semuanya disyarat dengan hidup ke semuanya. Begitulah. Jadi itu maksud katanya yang mengesahkan baginya bahawa bersifat dengan ilmu. Macam kita tak nanti ilmu lah. Apa-apa sekalipun tengok di kita. Nak kata saya ada berjumpa dengan dia pagi tadi. Kalau begitu dia masih hidup lagi. Memanglah sebab nak berjumpa dia kena ada datang. Saya berjumpa dengan dia kat masjid subuh tadi. Mana dia masih hidup. Sebab nak datang ke masjid, orang hidup boleh datang. Orang mati tak boleh datang sendiri. Begitulah. Itu dikatakan syarat.
Maka kita akhir di situ. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi pada katanya dan tiada hidupnya itu dengan ruh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل لنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه